Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua tenang menjalani kehidupan seperti biasa di rumah. Bagi mana yang sudah berkeluarga, sama-sama meluangkan masa bersama keluarga melakukan pelbagai aktiviti yang bermanfaat yang boleh menceriakan seisi keluarga. Sama-sama kita juga menurunkan lengkuk pandemik dengan menjalani kehidupan normal baru. Sebelum kita ke segmen seterusnya, hari ini Mira berada di sebuah butik yang terletak di Kuala Lumpur. Rekaan anak tempatan yang mempunyai cita rasa yang berbeza. Butik Temu Janji menjadi pilihan wanita elegan yang ingin tampil eksklusif ketika bergaya. Terima kasih kerana sudi menerima kunjungan kami. Kini jejakku kau temui, kembali memori, inginkanlah. Kekuatan vokal menjadi taruhan penyanyi Wani Carey meletakkan dia sebaris dengan penyanyi sedia ada. Sumanis Pavlova, keunikan pencuci mulut ini hanya menggunakan putih telur sebagai bahan utama penghasilannya. Bukan sahaja sedap, malah cantik dengan taburan buah-buahan penambah rasa. Kalau kita tak nak letak strawberry, kita boleh letak apa-apa buah lain. Kreativiti menzahirkan kemahiran diri. Hasil kraft tangan buat sendiri atau do it yourself bukan sahaja memberi keseronokan, malah menjadikan seseorang itu lebih kreatif dengan sentuhan segar. Saya daripada kecil memang minat craft. Every time saya buat, saya memang akan gunakan saya punya kreativiti. Sebaris dengan rekaan tempatan sedia ada, ilham dan rekaan jenama suka-suka juga sering mendapat permintaan ramai. Dengan rekaan yang ringkas menepati cita rasa masa kini, fashion diketengahkan bukan saja sesuai untuk pertengahan tetapi juga digemari oleh anak muda. Siapakah perika fashion di sebalik jenama ini? Sama-sama kita saksikan. Seiring dengan peredaran semasa, gaya fashion yang lebih santai dan casual menjadi pilihan kebanyakan wanita. Selain menekankan gaya minimalis, setiap rekaan mempunyai nilai estetika dengan koleksi yang sopan dan tidak menonjol, namun masih kelihatan bergaya dan elegan. Sebenarnya mula-mula start suka-suka ni saya sendiri personally yang nak rasa susah nak cari baju yang dah siap untuk macam pergi kenduri, pergi wedding. So biasanya kita macam beli kain, design sendiri yang simple-simple, lepas tu tempah. So dia start dari situlah. So mula-mula memang baju-baju tradisional yang agak modern, yang bukan betul-betul baju kurung sangat, ataupun kalau kebaya pun dia ada mix of modern punya ni. Tapi lepas kita dah a few years semua, kita cuba keluarkan yang basic wear untuk daily juga, untuk pergi kerja boleh, untuk santai boleh, yang betul-betul comfortable. Selain meletakkan keselesaan dan kekemasan jahitan sebagai fokus utama, selektif material yang hanya diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi dan berkualiti tinggi turut memainkan peranan. Kita banyak utamakan fabric yang sangat comfy, organic dan yang sustainable. Mostly memang linen lah. Dan kita juga ada cotton dan macam tenun ikat, anything yang natural. Koleksi dengan gabungan tradisional dan moden mencipta nilai feminin tersendiri. Rekaan yang berwarna lembut menjadi pilihan jenama ini kerana variasi warna pastel sesuai dengan semua jenis warna kulit. Kita lebih kepada warna yang lembut, yang earthy, yang earth tone punya warna. Macam grey, putih, light colours, brown. Yalah, colour-colour yang macam itulah, yang tak terlampau kuat. Suka-suka yang dahulunya mengeluarkan rekaan dengan potongan muat padan, kini menampilkan kelainan apabila mengeluarkan koleksi baju bersama potongan yang sedikit longgar namun masih mengekalkan struktur badan. Sebelum ni kita tak start dengan yang macam tu. Tapi slowly kita tengok zaman dan sekarang orang suka tak nak tunjuk sangat badan. Tak nak bentuk tu, tak nak sangat. Kita nak something yang modest. Tapi selesa dan stylish dan classy. So kita memang keluarkan something for everyone yang rasa macam selesa nak pakai. Dengan menyuntik nafas segar buat golongan wanita untuk tampak lebih versatile, koleksi yang dihasilkan juga menerapkan elemen less is more dan sesuai untuk pelbagai peringkat umur. Of course lah kita ada inspo juga. Kadang-kadang kita sentiasa tengok luar punya brand, dalam punya brand. Biasanya luar saya suka something yang betul-betul modest yang untuk orang pakai. So inspirasi saya dari itu mesti kena modest sikit, tak ada terlampau ketatnya. Walaupun sudah 7 tahun berkecimpung di dalam industri fashion, ia bukanlah jaminan untuk dia kekal dan berasa selesa.
Malah kajian dan pemantauan yang khusus sentiasa dilakukan setiap kali mengeluarkan sesuatu rekaan baru supaya isu plagiat sesama pereka fashion yang lain dapat dielakkan. Banyak dah brand-brand yang local brand yang cuba keluarkan benda yang lebih kurang sama, kan? Itu sentiasa jadi cabaran. So, cabaran untuk kita design lagi sebab tak boleh sentiasa rasa selesa dengan design apa yang kita ada. So sentiasa perah buat design dan itu cabaran. Ilham dengan idea-idea yang lebih kreatif juga diperlukan supaya mampu berdaya saing dengan jenama anak tempatan yang sedia ada. Agak susah tapi kita kena stay relevant sebenarnya juga. Saya cuba bestseller yang kita punya basic wear, sebab itu yang bestseller, so kita still produce juga. Mungkin kita ubah sikit, tweak sana sini, tapi kita still adakan tu, dan at the same time kita kena churn lah, basically keluarkan design. Sebab orang kadang-kadang dia nak tengok design baru. So memang itu something yang akan kena continue, tak boleh stop. Bakal mengeluarkan koleksi terbaru tidak lama lagi. Dunia digital seperti media sosial dan laman sesawang digunakan secara aktif bagi memudahkan urusan perniagaan. Koleksi terbaru kita prints, nanti kan yang tu kita ada a mix of modern sikit, dia punya prints macam ada art sikit dan dia tak terlampau traditional, dia more to contemporary. Itu yang kita dah hasilkan lah, yang akan dikeluarkan nanti. Selain di Malaysia, busana suka-suka juga sering menembusi pasaran negara jiran seperti negara Singapura dan Indonesia. Dia berharap rekaan-rekaan yang dihasilkan akan terus memikat penggemar fashion casual tanah air. Penyanyi remaja yang semakin meningkat naik Wani Khairi muncul dengan album baru dengan muzik yang lebih segar. Meletak harapan tinggi dalam industri muzik, dia percaya lagu-lagu yang dikeluarkan menepati cita rasa pemuzik masa kini dan peminat sedia ada. Sikapnya yang ceria dan mudah tersenyum menjadikan dia disenangi ramai. Kita bersama dengan selebriti minggu ini, Wani Khairi. Kalau masih itu straight, tiap detik bersama masih. Kau kan tiba menghujam jiwa bersama cintamu. Tiap detik bersama masih beribu manisnya, tak terhujung kasih kita. Hai, saya Wani Khairi. Saya selebriti muda anda minggu ini. Tiap detik bersama masih berjuta Aksara Cinta, rasanya. single terbaru hasil ciptaan dua komposer terkenal, Hale Husaini dan juga Ezra Kong, menguji kekuatan vokal penyanyi genit ini. Darah seni yang mengalir dalam diri Wani Khairi membuatkan dia sentiasa jatuh cinta terhadap kerjaya utamanya ini. Orang kata darah seni Wani itu datang daripada arwah ayah Wani, sebab nenek Wani sendiri kata Wani tak pernah jumpa arwah ayah Wani, tapi nenek bagi tahu yang ayah Wani dulu sangat suka menyanyi, suka main gitar, nyanyi. So suara dia sedap. So mungkinlah datang daripada situ. Mama Wani pula dia minat menyanyi sebab mama orang Sabah. So orang Sabah ni memang minat karaoke. So dari situ Wani minat macam aku suka menyanyilah. Bila rasa macam nyanyi ni kita dapat expresskan our emotions and feelings and also dapat buat orang happy. Okay, dari tahun 2015, tahun pertama Wani dalam SRC, Wani keluar Jangan-Jangan. Sekarang ni Wani dah ada kira dalam 7 single lah. Jangan-Jangan, Berteman Saja, Kumbang dan Bunga, Aku Suka Kamu, Saat Terindah, Majika dan juga Aksara Cinta. So antara 7 lagu tu mana yang paling dekat dengan Wani adalah lagu Saat Terindah, iaitu single kelima. Tapi kerana lagu itu betul-betul Wani tujukan khas kepada arwah ayah Wani, dan masa tu Wani bawa lagu tu dalam final competition, dan lagu tu yang sebenarnya apa orang kata lebih dekat di jiwa lah Wani dapat feel. Mula menyanyi seawal usia 6 tahun, Wani pernah dinobatkan sebagai juara di dalam sebuah pertandingan nyanyian kanak-kanak untuk satu program TV, menganggap setiap lagu yang dipertaruhkan mempunyai kekuatan tersendiri. Second lagu yang sangat dekat dengan Wani juga adalah lagu Aksara Cinta, lagu terbaru Wani ni. Dia tak ada menceritakan tentang apa-apa sangat, tapi Wani tak tahu kenapa lirik lagu Aksara Cinta ini bila Wani nyanyi, Wani nak rekod ke, Wani nak rekod MV ke, sepanjang yang Wani nak miming lagu tu, Wani rasa macam Wani boleh menangis dengan lagu sendiri, tak tahu kenapa. Aksara Cinta tu dia sebenarnya lagu ciptaan Ezra dan Hale, Abang Hale.
macam mana tercetusnya sebab Wani yang minta dekat diorang. Wani nak satu lagu yang macam larikan Wani daripada konsep pop. Sebab sebenarnya orang tahu Wani Carey mau tu pop, lagu yang dancing. Tapi Wani rasa kali ni saya nak lagu yang fokus pada emotions and feelings. So oleh itu dapatlah lagu Aksara Cinta yang betul-betul main dengan jiwa dan juga perasaan. Karakternya yang tegas dan mementingkan disiplin diri membuatkan Wani tidak pernah patah semangat untuk terus menempuh pelbagai cabaran sebagai anak seni. Kalau nak kata susah ke tak, memang dari dulu sebenarnya nak cipta nama dalam industri sangat susah. Sebab sekarang pun Wani baru 20 tahun. Tapi kalau nak to be honest pun Wani dalam industri dah almost 10 years. Mencipta nama tapi agak susah untuk kita maintainkan nama itu di atas, dan untuk bagi orang kenal Wani Carey ni sebenarnya siapa. Sebab mana-mana Wani pergi sebelum ni orang hanya tahu nama Wani Carey tapi orang tak tahu muka dia. Sebab orang tahu Wani Carey famous dengan lagu Jangan-Jangan, tapi Wani rasa macam Wani belum ada nama yang kukuh dalam industri. Wani tak tahu apa kekurangannya. Sampailah Wani keluar lagu Majika. Alhamdulillah itu tahun lepas punya lagu dia, alhamdulillah dia menaikkan juga nama Wani sampai sekarang lah. Kepada semua anak-anak muda, tak kisah lelaki atau perempuan, apa yang Wani nak nasihat, kalau korang ada satu benda yang korang sangat minat dan korang nak sangat capai, korang buat je. Kena ada keyakinan diri yang tinggi, tak payah hiraukan apa yang orang kata, sebab apa yang kita kena tahu adalah niat kita sebenarnya apa, kita buat untuk siapa dan kenapa kita nak buat benda tu. So bila kita fokus dengan diri kita, kita tahu matlamat hidup kita, insya-Allah segala benda yang kita nak itu insya-Allah dipermudahkan. Dan yang penting kena utamakan family dan diri sendiri dulu. Barulah kita fokus pada orang lain. Ucapan Wani, terima kasih pada semua yang sentiasa menyokong Wani, dan Wani harap agar korang sentiasa support kerja Wani dan karya-karya yang Wani keluarkan. Tak kisahlah lagu pop ke lagu ballad ke, yang penting korang akan suka segala yang Wani buat untuk korang, dan korang kena sentiasa support my career. Tak kisah dalam nyanyian ataupun lakonan ataupun pelbagai benda lagi. Semoga impiannya untuk membina empayar seni akan tercapai dan sentiasa segar dengan lagu-lagu yang berkualiti. Duduk di rumah tentunya ada yang sedikit terganggu, namun kita perlu mewujudkan keseronokan sendiri, terutamanya bagi mereka yang mempunyai anak kecil. Projek Do It Yourself boleh dirangka bersama-sama, guna barangan terpakai atau memikirkan sesuatu yang unik mengikut kreativiti tersendiri. Makin lama makin seronok, di samping boleh menjana pendapatan sampingan. Projek Do It Yourself untuk seisi keluarga. Tuan cakap konkrit ni buat jambatan, buat rumah, tapi hasilkan perhiasan rumah ni daripada konkrit, dia macam kagum. Kalau kita pakai ikat, kadang-kadang save dekat phone, kadang-kadang hilang ke apa. Benda-benda ni semua kita boleh simpan as a memento. Berbekalkan idea yang kreatif, pelbagai hasil kerja seni dan perhiasan boleh dicipta secara DIY di rumah. Tidak memerlukan modal yang besar dan menggunakan bahan kitar semula yang sedia ada, ia dapat menghasilkan produk yang mewah dan eksklusif. Diusahakan oleh pasangan suami isteri, bentuk-bentuk antara yang pakar dalam penghasilan pelbagai jenis perhiasan rumah secara DIY menggunakan bancuan konkrit. Adesh dia suka barang-barang DIY. So masa 2015 macam tu, Adesh nak cari satu pot konkrit. Tapi tak jumpa any seller yang jual dekat sekitar Kuala Lumpur ataupun dekat Klang Valley, memang tak ada. So kita decided nak try sendiri buat menggunakan konkrit lah. Bermula sejak 4 tahun lalu, pilihan produk yang direka datang dalam variasi warna, corak dan reka bentuk yang berbeza. Mostly sekarang ni bentuk dia lebih kepada geometri dan juga nampak ringkas, elegan, simple, clean lines. Tak suka design yang macam berkerawang, yang clutter sangat. Kita suka yang design nampak clean je kalau letak dalam rumah tu. Hari ini kita akan buat satu pot konkrit daripada botol terpakai. So maknanya botol ni kita boleh recycle daripada bermacam-macam jenis botol. Botol sos tomato boleh, botol air boleh, macam ni botol air. So kita nak buat dia punya top dia daripada konkrit. So kita perlukan simen yang dicampur dengan pasir.
Kemudian kali ni kita akan tambah sikit batu-batu Halus. kecil-kecil halus ni untuk dapatkan efek macam ada batu-batu macam terazuk efek sikit. Okey. So, kemudian saya akan gunakan kertas A4 plastik ni. Saya akan potong dia dan ukur dia sebelum saya lekatkan dia dekat tepi botol tu. Potong kertas keras elut sinar mengikut ukuran saiz botol, kemudian balut di sekeliling botol dengan kemas dan kuat. Kita dah balut keliling dia, jangan lupa untuk selotip dekat sini juga. Dekat dia punya sambungan dia ni supaya konkrit tak keluar dari situ. Tutup juga lubang botol bagi mengelakkan simen masuk ke dalam. Bancuh simen bersama air sedikit demi sedikit sehingga bancuhan menjadi pekat. Tambahkan sedikit batu baur untuk mendapatkan kesan tekstur konkrit yang lebih kasar. Tuan cakap konkrit ni buat bangunan, buat jambatan, buat rumah, tapi bila kita hasilkan perhiasan rumah ni daripada konkrit, dia macam kagum. And then daripada situ slowly lah kita dapat exposure. Alhamdulillah lah sampai sekarang pelanggan tu ada. Bergantung kepada saiz dan ketebalan produk yang dihasilkan, proses mengeringkan simen atau konkrit mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hari untuk sisa pepejal mengeras sepenuhnya. Jadi sekarang kita nak tunjukkan konkrit yang dah keras yang kita buat tu. Seterusnya, kikis permukaan atas dan sekeliling simen dengan menggunakan kertas pasir untuk mendapatkan hasil yang lebih rata dan tidak tajam. Yang ini kita dah buat, nampak rata dan licin lah. Ini antara kreativiti yang kami kongsikan hari ini kepada penonton di rumah. Selamat mencuba. Bentuk-bentuk juga bakal mengeluarkan produk DIY kit khas buat pelanggan yang berminat untuk mencuba sendiri menghasilkan produk berasaskan konkrit atau simen. Jika aktiviti bancuhan simen agak rumit untuk dihasilkan, ada projek yang lebih mudah dan sesuai untuk dilakukan bersama anak-anak. Dengan menggunakan beberapa keping kertas, pelbagai jenis kad ucapan yang menarik boleh dihasilkan. The beginning kenapa saya buat kad ni sebab saya tengok dekat market memang semua kad-kad yang jual memang simple. So saya nak something yang menarik which is orang akan lagi suka. So saya try untuk buat sikit-sikit. Selain kreatif dalam menghasilkan kad, Nur Faza Zainuddin, 42 tahun, menitik beratkan material dan tekstur kertas supaya hasil kad lebih berkualiti dan tahan lama. Untuk colouring ni saya guna Bristol paper which is kalau kita colour nanti dia akan jadi cantik, dia absorb dekat kertas, and then oleh kerana saya pakai alcohol marker so dia tak meresap sangat dekat sebelah belakang. Mempunyai pelbagai jenis corak dan warna, kebanyakan kertas-kertas yang digunakan dibeli secara atas talian dan diimport dari negara Amerika Syarikat. Kad normally saya guna dia panggil cardstock. Benda ni import daripada overseas sebab kalau kita pakai kad yang biasa, kualiti dia macam tak berapa nak best. Masih berkhidmat di salah sebuah syarikat minyak dan gas, ibu kepada 3 orang cahaya mata ini kebiasaannya akan mengambil tempahan 3 minggu lebih awal untuk disiapkan. Every time saya buat, saya memang akan gunakan saya punya kreativiti sebab benda kadang-kadang ada sikit so kita kena main dengan guna banyak material. Melihat kecanggihan teknologi masa kini, ada sesetengah daripada kita yang menganggapnya sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Namun, siapa sangka kad ucapan sebegini masih mempunyai peminat dan nilai sentimental tersendiri. Saya rasa macam berbaloi dengan apa yang saya buat, worth it sebab benda-benda ni semua kita boleh simpan as a memento. Sebab kalau kita pakai e-card, kadang-kadang save dekat phone, kadang-kadang hilang ke apa. So benda ni at least kita boleh display dekat meja ke, dekat whatever rak buku ke apa. At least something yang orang boleh tengok. Selain kad ucapan, Made by Faza juga turut menghasilkan pelbagai jenis kraft tangan kertas yang cantik dan menarik. Dengan menggunakan kertas, bermacam-macam produk yang dapat kita hasilkan. Selain daripada itu, kita juga dapat meluangkan masa dan menjana kreativiti anak-anak. Selamat mencuba!
Selain kertas, tanah liat polimer juga boleh digunakan dalam mengadaptasikan bermacam-macam hasil seni yang comel lagi kreatif. Saya daripada kecil memang minat craft dan pernah ada satu artikel dalam majalah saya pernah tengok dia buat bear melalui clay dan kebetulan masa tu tengok budak-budak suka main clay kan. Jadi saya ajak adik saya buat craft sama-sama dengan dia. Bermula pada tahun 2016, mereka tidak menyangka hasil DIY yang dilakukan secara suka-suka mampu menjadi salah satu sumber rezeki sehingga ke hari ini. Saya nak hadiahkan pada kawan, so saya buat satu fridge magnet. So dari situ kita just bagi untuk hadiah perkahwinan. Dan dari situ, dari mulut ke mulut, so kita rasa macam insya-Allah kita boleh open order, so kita mulakan perniagaan. Bagi memantapkan lagi skil yang sedia ada, segala teknik dan cara yang betul hanya dirujuk melalui sumber internet. Pembelajaran dan pengalaman yang ditimba menjadikan dia semakin mahir untuk menghasilkan pelbagai bentuk yang ditempah oleh pelanggan. Selalunya customer akan minta satu benda yang kita kena tiru daripada gambar. Contohnya motor. Yang itu saya rasa itu paling remeh yang saya pernah kena buat sebab saya kena ikut apa color, saya kena tengok satu-satu. Kalau daripada segi yang lain berkenaan dengan doll apa semua, saya tak ada rasa itu satu cabaran untuk saya. Tanah liat polimer diimport khas dari negara China kerana teksturnya yang lembut dan tidak mudah patah. Tanah liat yang sudah siap akan dibakar pada suhu 150 atau 180 darjah Celsius selama 15 ke 30 minit mengikut ketebalan tanah liat yang dihasilkan. Okey, khas buat penonton Nonda pada hari ini, so saya akan demo. First of all, apa yang anda perlu ada adalah barang-barang keperluan clay. Contohnya adalah peralatan seperti bros dan juga alatan-alatan logam. So, ambil clay, masukkan mold, ikut acuan ya, tekan je. So, dia akan menghasilkan macam ni lah. Okay. Dan kita letak saja. Okey, inilah hasilnya. Okey, design yang sangat simple, hanya menggunakan mold sahaja. Kita akan bakar. Selamat mencuba. Selain tempat pemegang kunci, bingkai gambar dan cawan, banyak kraft tangan yang boleh dihasilkan mengikut kreativiti masing-masing. Khas buat mereka yang sukakan kelainan, resin art antara sesuatu yang baru dan menarik untuk dilakukan di rumah. Resin art ini berasal dan merupakan salah satu kraft tangan yang sangat popular di negara Amerika Syarikat, Australia dan Kanada. Mula dia sebenarnya saya saja-saja buat dengan adik-beradik. Lepas tu bila dah buat tu, buat jadi kecil macam comel pula. Lepas tu orang start perasan bila saya post and then order start coming in. Dari situ start berniaga tu. Resin terjadi apabila dua komponen iaitu cecair bersama gel pengeras dicampurkan dan beransur menjadi plastik yang keras selepas berlakunya tindak balas kimia. Bahan ni sebenarnya agak membahaya, jadi memang kena ada safety precaution dia bila guna tu. Kena pakai mask yang ada filter tu, lepas tu kena pakai glove. Pewarna tambahan boleh digunakan untuk menjadikan ia lebih menarik, namun perlu berhati-hati dan perlu bereksperimentasi sendiri bagi mendapatkan hasil yang diinginkan. Kadang-kadang tu warna dia berubah, macam kita masukkan dye warna biru. Tapi bila lama sikit dia tukar jadi warna merah, lepas tu lama-lama dia macam warna yang tak cantik. Kena nak cari bahan yang betul-betul tak berubah walaupun dah kena cahaya matahari gitu semua. Selain bermain dengan warna-warna terang, penggunaan bahan hiasan juga boleh digunakan. Serbuk glitter, batu manik serta bunga-bungaan kering sememangnya mencantikkan lagi resin art. Biarkan selama 12 jam sebelum menambah lapisan kedua dan biarkan selama 12 jam sekali lagi. Kalau bunga tu saya ada bunga daisy, ada juga hydrangea. Tapi yang paling famous sekali bunga baby breath sebab dia ada macam-macam warna and orang suka sangat-sangat bunga tu. Dengan menggunakan acuan khas yang diperbuat daripada getah yang nipis, ia dapat menghasilkan permukaan resin yang berkilat. Resin perlu ditebuk selepas dikeringkan selama 24 jam
dan direhatkan semalaman supaya skru mengeras bersama resin art tersebut. Langkah pertama sekali kita tebukkan lubang dia dulu. Bila kita dah buat lubang tu, kita boleh masukkan skru pin dia. Lepas tu kita sambungkan ring keychain ni pula. Jadi kita nak bagi dia lagi cute, kita tambahkan aksesori sikit. Okey, dah siap dah keychain resin art kita. Resin art ni sangatlah luas dan mengikut kreativiti masing-masing kita boleh hasilkan macam-macam produk. Aktiviti secara DIY atau buat sendiri dapat memberi keseronokan dan melahirkan kreativiti diri. Sama ada bahan terpakai atau bahan baru yang digunakan, ia akan menghasilkan pelbagai jenis produk yang unik. Pengisian menarik bersama yang tersayang di samping menjana pendapatan. Setiap pekerjaan dilakukan jika berserta dengan usaha pasti membuahkan hasil. Jadi bos pada diri sendiri adalah sesuatu yang cukup membanggakan, lebih-lebih lagi situasi masa kini. Buatlah apa saja perniagaan pasti membawa pulangan yang cukup membangsangkan. Kita harus menyokong produk lokal untuk menjamin ekonomi negara. Kita membantu antara satu sama lain. Negeri Terengganu antara yang terkenal dengan makanan tradisi rakyat tempatan. Bermula dengan memasak lauk pauk kenduri di majlis perkahwinan, Norimah Ibrahim, 52 tahun, menukar corak perniagaan dengan menghasilkan pes lauk pauk kenduri atas desakan pandemik yang melanda negara. Keluarga kita telah membuka catering telah hampir 20 tahun. Semenjak PKP ni, catering kita tidak beroperasi. Kerana masalah penyakit sekarang ni. Jadi saya telah terfikir bagaimana untuk mencari peluang pekerjaan untuk pekerja-pekerja saya yang telah hilang pendapatan semasa musim PKP ni lah. Jadi dari situlah timbul idea. Idea kami anak-anak ni, jadi kami bersetuju untuk membuat pes untuk supaya di musim-musim begini kan orang tidak boleh keluar rumah, jadi dengan adanya pes ni jadi untuk senang suri rumah untuk membuat pelbagai masakan. Dia yang menjadi pengeluar dan pengilang bagi 3 jenis pes masakan sedia hidang berasaskan resepi turun-temurun iaitu gulai kawah, ayam masak merah dan sambal tumis, turut dibantu oleh anak-anaknya. Nadia Rasli, 34 tahun, antara yang berbangga apabila resepi bondanya semakin diterima ramai. Bonda saya sendiri memang sangat menjaga kualiti makanan dia. So, semua bahan-bahan mentah dari bawang, halia, lengkuas, semua tu memang dia akan cari yang fresh. Untuk diolah, untuk kita jaga rasa dia, nak bagi rasa dia yang sedap di samping menjaga kualiti dia. Proses dia kita tidak mengambil masa yang terlalu lama sebab kita mempunyai ramai pekerja. Pekerja kita terbagi kepada beberapa bahagian. Yang bahagian kupas bawang, kemudian kita blendkan bawang tu, nanti masukkan dalam kawah. Lebih 300 kg bahan mentah seperti bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas dan cili diperlukan bagi menghasilkan setiap pes. Norimah meletakkan rasa syukur kerana secara tidak langsung dia dapat membantu ibu tunggal dan suri rumah menjana pendapatan sampingan di musim PKP ini. Saya gunakan kuali ini, kawah berbentuk kuali ini untuk untuk kekalkan cita rasa sambal sehingga cukup masa dia 4 hingga 5 jam. Bila gulai kawah tu sudah betul-betul masak, baru kita terus ke bahagian proses pembungkusan. Segala pengorbanannya berbaloi, anak-anak dapat membesar di hadapan mata sambil mengusahakan perniagaan cateringnya dahulu. Bagi Nadia, sokongan keluarga begitu penting bagi memastikan sesuatu perniagaan itu berjalan lancar.
Bila kita bekerja dengan family ni, ialah yang penting sekali ukhuwah itulah sebab dalam proses untuk menghasilkan Peska Bonda ni bukan Nadia dan Bonda saja, ada juga adik-adik yang terlibat dalam membantu untuk proses menghasilkan, untuk mengeluarkan kita punya Peska Bonda ni. So dari situ kita punya ukhuwah kekeluargaan tu makin rapatlah. Meskipun segalanya dilakukan secara manual dan berskala kecil, namun mereka dapat menghasilkan lebih 1,000 pes untuk sekali pengeluaran setiap hari. Pes yang sudah siap dibungkus akan direbus terlebih dahulu untuk memastikan kebersihan dan bungkusan dinyah kuman dari luar. Sebagai seorang usahawan, oleh kerana saya telah hampir 20 tahun berkecimpung dalam bidang ini, jadi pelbagai halangan dan dugaan kita telah tempuhi bersama, dan memang kita sentiasa bersikap bersabar dan bertoleransi dengan para pekerja kita dan juga dengan para pelanggan. Untuk menjadi seorang usahawan ni yang paling penting kena ada ketahanan. Which is memang kena mental, physical semua kena kuat. Okay, and then kita kena ada support system yang kuat. Kena ada ilmu yang paling penting dan juga dalaman kita pun kena kuat. Nak kalau musim sekarang ni memang it's not easy to survive, tapi yang betul-betul kuatnya insya-Allah boleh. Selagi kita usaha, insya-Allah kita akan berjaya. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Usaha yang tidak mengenal erti putus asa serta keinginan mahu berjaya menjadi penguat semangat untuk mencapai segala impian. Apakah menu istimewa pada episod minggu ini? Jika penonton semua ada resepi istimewa yang ingin kami rakamkan, bolehlah hantarkan pesanan di Instagram TV3 Nona. InsyaAllah manalah tahu ada rezeki, boleh berkongsi resepi anda bersama penonton setia kami. Bagi mereka yang gemarkan manisan, pasti akan menyukai pavlova, sejenis pemanis mulut yang unik dan cara penyediaan memerlukan ketelitian yang tinggi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Tengku Adura binti Tengku Abdullah dari Kisses Cream. Hari ini saya nak share satu resepi special untuk anda semua, iaitu coklat pavlova. Pavlova ni adalah sejenis dessert yang berasal daripada New Zealand sebenarnya. Diinspirasikan daripada seorang penari ballet iaitu Anna Pavlova. Dia sejenis dessert yang unik sikit daripada dessert lain yang ada kat luar sana, sebab dia tak macam kek tradisional, dia tak masuk tepung. Bahan-bahan dia sangat simple, putih telur, gula, fresh cream. Okey, untuk topping coklat pavlova kita hari ini, kita perlukan whipping cream dan Nutella. Lepas tu ada white chocolate chip dan fresh berries lah, terpulang pada anda. Anda nak pakai kiwi pun boleh, strawberry, blueberry, blackberry, tak kisah apa-apa. Tapi selalunya pavlova ni memang sebab base dia tu dah manis, so kita selalu akan letak topping dia buah yang masam-masam sikit lah, baru sedap. Okey, mari kita mulakan cara-cara nak buat coklat pavlova. So, mula-mula sekali nak buat pavlova ni memang kita hanya pakai putih telur saja. Kuning telur tu memang tak masuk langsung. Even kalau masuk setitik pun sebenarnya tak elok sebab pavlova tu kemungkinan tak akan jadi. Okay. So, kita kena buat yang ni memang betul-betul telitilah dan pelan. Kuning telur ni puan-puan jangan buang pula Boleh buat apa-apa kuih lain ke, cuba resepi baru ke, ataupun paling senang boleh masak omelette. Okey, sekarang kita dah boleh start pukul telur ni lah. Kena start dengan speed yang paling perlahan, lepas tu gradually baru sikit-sikit sampai yang paling kuat.
Lepas tu gula caster kita tadi pun kita kena masukkan sikit demi sedikit sampai habis semua. Kalau masuk semua terus nanti dia tak hancur sepenuhnya. Okay, so bila kita dah pukul lama sikit, dah beberapa minit kita dah nampak dia kembang sikit, boleh dah masuk vanila, esen vanila. Esen vanila 1 sudu ataupun 2 sudu pun dah cukup. Setelah esen vanila dikacau sebati, masukkan pula 1 sudu kecil cuka masakan ke dalam mesin pengadun bagi mengimbangi rasa telur dan esen vanila tersebut. Okey, putih telur ni kita pukul, kita agak-agak sampai dia dah kembang macam ni. Lepas tu kita nak check. Kita matikan, lepas tu kita tengok. Kalau putih telur ni bila dia dah siap dipukul macam ni, dia dah, nama dia dah jadi meringue lah. So macam mana kita nak tahu meringue kita dah ready untuk dibakar, masuk oven. Macam ni, lebih kurangnya dia tak akan jatuh. Dan kalau kita terlangkupkan ni pun, dia tak akan jatuh. So kalau dia jatuh maksudnya tak ready lagi. Okey, so sekarang kita punya meringue tadi tu dah siap untuk masuk oven, nak bakar. Sebab kita nak buat coklat pavlova hari ni, so kita kena pakai kita punya serbuk koko tadi. 1 sudu je, 1 sudu kecil. Kita boleh ready kita punya baking pan lah. Kita kena pakai parchment paper yang khas untuk baking supaya dia tak melekat bila kita bakar nanti. Lepas tu kalau nak lebih senang, kalau macam saya dah lukis siap-siap bulatan supaya saya tak boleh agak-agak saya nak buat tu besar mana nanti. So, lepas tu kita ambil spatula dan make sure spatula tu pun kena kering. Sebatikan coklat tu lah dengan meringue tadi. So kita boleh kacau-kacau macam ni sampai cocoa powder tadi sebati lah. Boleh letak terus atas parchment paper. Dah letak ni semua, macam kita dah buat bulatan tu tadi yang kita lukis tu, kita kena pastikan dia tak keluar lah. Bila kita dah siap ni, kita dah ready nak masuk oven. Okay, oven tu kita sebelum kita start semua tadi dah kena preheat dulu 200 darjah Celsius. Lepas tu bila kita masukkan je pavlova ni, terus turunkan temperature dia kepada 150 darjah Celsius dan kita bakar selama sejam 15 minit. Okay, lepas kita dah bakar tadi, so macam tadi sebenarnya saya dah bakar 2 lapis, sebenarnya yang sama je. So kalau kita buat 6 biji putih telur untuk setiap layer lah. Okay, untuk setiap layer kalau macam besar macam ni, selalu saya gunakan 150 gram whipping cream. Dan lepas tu kita pakai juga icing sugar dengan esen vanilla tadilah. So kita masukkan dulu whipping cream tu. So kita dah masuk gula icing dengan esen vanilla tadi. So kita tunggu je lah, kita pukul speed yang paling tinggi sampai dia kembang. Whipping cream ni pun dia sensitif. So kalau bila dia dah start kembang tu, kita kena betul-betul pastikan dia dah cantik tu, kita terus off. Kalau kita sambung juga pukul, nanti dia akan terus jadi cair balik. So dia dah takkan jadi dah. Okay, so krim kita yang dah prepare tadi, kita terus letak atas layer yang pertama tu lah. Kalau kita tak nak letak strawberry, kita boleh letak apa-apa buah lain yang ikut suka lah. Kalau macam blackberry ke. Okey, kalau sesiapa yang tak suka Nutella ke, allergic macam hazelnut ni ke, boleh tukar kepada benda lain lah. Kalau nak buat dua-dua layer ni whipped cream pun boleh. Nak tukar macam coklat ganache ke pun boleh.
yang tu terpulang kepada masing-masing. So dah siap pavlova yang kita buat tadi. Lepas tu saya dah pun prepare yang lain-lain juga. Macam yang ni original pavlova yang tak masuk coklat. Yang ni sama dengan ni tapi topping dia full cream, tak ada Nutella. Macam yang ni ada kiwi dan yang ni mango dan passion fruit. Terpulanglah cita rasa masing-masing, rasa nak makan buah apa ke, topping apa ke. So perempuan boleh cubalah buat resepi ni dekat rumah and then boleh enjoy dengan family. Selamat mencuba. Bukan sahaja cantik dengan hiasan taburan buah-buahan segar, tetapi keenakan rasa manisnya cukup memikat selera. Rangup di luar dan lembut mencair di dalam mulut. Pemanis mulut pavlova ini boleh dipelajari dan dijadikan hidangan moden berlainan cita rasa. Terima kasih kepada pemilik dan juga Perika Fashion Temujanji kerana sudi membenarkan kami melakukan penggambaran di sini. Lebih istimewa lagi, baju yang meragayakan pada hari ini adalah salah satu koleksi daripada mereka. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona, dan jika anda mempunyai apa saja pandangan ataupun komen, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Teruskan, kita jaga kita. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.